Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey kelas, untuk minggu ini kita masuk topik yang seterusnya 3.1.3, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, dalam topik ini ada 3 kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, kaedah reka bentuk pengiklanan, yang kedua, media pengiklanan, dan yang ketiga adalah faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, yang first kali awak kena tahu apakah yang maksud pengiklanan. Iklan yang awak selalu tengok dalam TV, iklan makanan, iklan barangan makeup, iklan baju dan sebagainya. Okey, pengiklanan ini bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Pengiklanan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Sebab itulah bila kita tengok TV, kita tengok Anugerah Juara Lagu, asyik-asyik ada je iklan Alif Syukri ni. Lepas dia. Sebab apa? Sebab dia yang sponsor Anugerah Juara Lagu tu. Jadi sebab itulah banyak iklan dia. Okay, itu contohlah cikgu bagi. Kalau produk lain, contohnya produk minuman Coca-Cola, asyik dia je keluar iklan. Okay, sebab dia yang bayar pada TV3 supaya keluarkan iklan dia. Okey, supaya dia dapat mempromosikan produk dia. Okey, kita tengok kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Okey, bagi memastikan sesuatu pengiklanan berkesan, pengeluar perlu mengetahui kaedah reka bentuk pengiklanan yang terbaik untuk memasarkan sesuatu produk. Kaedah reka bentuk pengiklanan ialah cara maklumat tentang suatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Okey, dia ada beberapa kaedah. Yang pertama, kita mesti ada matlamat produk. Mesti ada penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Okey, dalam buku teks ni dia akan terangkan satu persatu lah. Okey, contoh kalau demonstrasi. Okey, contoh paling senang dia akan tunjuk cara. Demonstrasi ni adalah cara menggunakan produk tersebut. Okey, kalau perbandingan, contohnya dia nak jual sabun, dia akan tunjuklah sabun jenama X dan sabun jenama dia. Okey, sabun jenama dia ni dapat cuci kotoran degil. Sabun jenama X tak boleh. Itu maksud perbandingan. Tapi awak kena tahu, bila kita buat pengiklanan, kita tak boleh guna jenama lain. Maknanya kita seolah-olah memburuk-burukkan jenama lain. Sebab itulah selalunya dia guna jenama X. Dia tak akan nyatakan, contohnya Breeze, sabun Breeze. Dia nak jual sabun Breeze. Dia buat lagi satu sabun Dynamo, tak bagus. Tak boleh macam tu. Dia akan guna benda yang tak ada dekat pasaran untuk membuat perbandingan. Okey, kita tengok satu persatu kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, produk yang dipilih tu kita mesti ada matlamat. Okey, dia bagi contoh dekat sini adalah Kismis Junior. Okey, matlamat dia untuk apa? Kenapa keluarnya kasih Gold Junior ni, Kismis ni untuk apa? Dia akan nyatakan untuk bekalkan tenaga, mengawal selera dan bantu kurangkan risiko diabetes. Okey, matlamat produk ni kena jelas. Bila orang tengok, boleh kurangkan selera makan lah. Aku nak beli, aku nak kurangkan makan lah. Kenapa dia jual air 100 plus ni? Kenapanya? Untuk tenaga. Jadi kita tahu tujuan. Itu maksud matlamat produk. Okey, penyampaian fakta pula. Iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Lazimnya, fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Dia bagi contoh ni macam multi cooker. Multi cooker ni adalah periuk pelbagai guna. Selain masak nasi, dia boleh masak benda lain. Okey, kita pun tak tahu ya ke boleh masak benda lain. Sebab tu dia kata ada penyampaian fakta. Dia letak semua gambar-gambar makanan yang boleh dimasak menggunakan periuk ini. Jadi kita, sebelum beli awak akan tengok, boleh masak ni lah, boleh masak ni lah. Jadi penyampaian fakta tu sampai kepada pengguna. Kita sebagai pengguna akan lebih tertarik. Okey, seterusnya tengok demonstrasi. Demonstrasi ni dia tunjuk cara. Okey, iklan menunjukkan kelebihan dan cara. Okey, biasanya dalam go shop, dia nak jual blender. Dia akan tunjuk penggunaan blender tersebut. Betul? Mesti awak biasa tengok lah go shop kan, dia akan tunjuk lah blender ni boleh buat apa dan sebagainya. Yang tu menyebabkan kita rasa seronok, kita tertarik dan sebagainya. Okey, perbandingan cikgu dah cerita tadi, sabun jenama X dan sebagainya. Kiasan atau ibarat. Okey, kiasan ni maksudnya iklan yang menggunakan kiasan atau ibarat, dia bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi oleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Iklan ni boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Okey, contohlah macam dia buat contoh minyak motor ni kan. Ibaratnya motor tu boleh laju, boleh bawa gajah.
Bawa gajah pun boleh pergi laju lagi. Maknanya berat pun boleh pergi laju. Itu contohlah. Dan kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang ni bila kita tengok, kita baca, kita rasa macam, kita akan tertarik dengan benda-benda tersebut. Okey? Iklan menggunakan kenyataan merangsang ni supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Dan iklan ni biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Okey? Dan yang last sekali adalah gambar pegun. Gambar pegun ni gambar yang tak bergerak. Gambar je. Okey? Biasanya iklan yang menggunakan gambar pegun dia sebagai titik fokus ataupun tumpuan pada bahagian tertentu produk. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Biasanya kalau gambar pegun ni tak gunalah dalam TV. Biasanya dia letak dalam poster ke, iklan-iklan risalah selit dengan surat khabar dan sebagainya. Okey? Itu adalah penerangan tentang kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Tolong baca dan cikgu nak awak salin muka surat 139 beberapa kaedah reka bentuk pengiklanan ini. Okey?